Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah dan bermacam-macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tidak pernah berhenti sejak kita dilahirkan. Terutama nikmat yang paling besar bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ni hidup, yang sebelum ini kita belum lagi disebut hidup, belum ada lagi. Jadi bila kita ni ada, bersyukurlah. Sebab yang menunjukkan yang hidup tu siapa? Allah. Jadi kita meyakini bahawa kita tak memiliki hidup. Yang hidup hanya Allah. Itu yang Allah nak kita faham. Jangan menyangka kita ada kedirian. Bila kita rasa kita ada hidup je, kita dah ada masalah dah tu. Iaitu membuat pengakuan kita pun ada kuasa hidup. Padahal hidup kita ni diberi oleh Allah. Sebelum ni kita tak ada dinamakan hidup. Mati pun kata mesti ada hidup sebelum mati. Jadi mati pun Allah jadikan, hidup pun Allah jadi. Jadi kita tak ada apa-apa. Kosong. Belum disebut apa. Jadi bila hidup ni kita bersyukur. Kerana apa bersyukur? Nak menunjukkan dialah memuji dirinya. Tu nak kena faham. Jadi yang hidup tu hanya Allah. Jadi bila kita diberi hidup, menandakan dialah yang hidup. Esa nama je. Satu, tunggal. Bukan ada kita hidup, Allah hidup. Itu maknanya itu ada dua. Ada dua, masih lagi kita merasakan ada keakuan diri, maka kita berada dalam kerugian, dalam azab, dalam sengsara. Sebab bila ada kedirian kita, akan datanglah pemikiran. Pemikiran yang tadi yang dia panggil hawa nafsu ni. Pemikiran ni dia akan tangkaplah, nakkan warna, nakkan selera, nakkan apa macam. Jadi kita bergantung kepada pemikiran, bukan bergantung kepada betul-betul Rabb, betul-betul ketuhanan, betul-betul Allah je. Bila ada yang lain, maka kita menutupi hak kebenaran Allah yang esa, yang hanya tunggal. Kita seolah-olah menutupi kebesaran, iaitu keesaan Allah, dengan mengatakan kita pun ada. Itu nama dia kufur. Bukan senang kita nak membuangkan keakuan diri ni. Itu pasal kita duduk dalam keadaan ni sekarang ni, kita sama-sama mempelajari. Kita mengamaliahkan. Baru kita akan dapat olahkan di dalam kehidupan. Boleh? Itu saja InsyaAllah mudah-mudahan anak abah dapat faham walaupun sikit, tapi boleh gunakan dalam kehidupan. Bila Allah Subhanahu wa taala mentajalikan dirinya itu tadi, maka nama dia tashbih. Maka kita nampak lah. Tapi bila dia mentajalikan diri dia, jangan pula kita mengatakan itu dirinya. Dia hanya mentajalikan, menzahirkan, memanifestasikan, iaitu dirinya. Jangan kita nampakkan banyaknya dirinya. Bukan. Itu hanya dia menzahirkan, mentajalikan. Itu nama dia
perbezaan tasbih. Kita tak boleh pula. Oh, katakan Allah Ta'ala tu dia tidak boleh diserupai. Itu tak lah. Itu nama dia tanbih. Maknanya perbezaan dia maknanya tasbih dengan tanbih. Perbezaan dia, iaitu dia mengatakan laisa kamislihi syai'un. Dia tidak boleh diserupai. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua ni kita kena maknanya memahami. Macam mana kita nak memahami antara kedua ni tadi. Jadi timbullah perkataan yang kata tadi fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka apa yang kita nampak ditajali kan, contohnya lah matahari. Jadi kalau dia kata apa pun kita hadapkan, fa'ainama tuwallu, dia kata wajhullah. Mana ayat tu menunjukkan tasbih. Dia mentajalikan dirinya, tapi bukanlah dirinya tu matahari, bukan. Ayat tu kan mutasyabihat kan, perlu dikaji. Mutasyabihat, tasbih. Ayat tu perlu diolahkan, tasbih, mutasyabihat, tasbih. Betul. Kalau mukahamat tanbih, iaitu kita tak boleh fikir dah. Tak boleh. Contoh Allah Ta'ala kata solat. Jangan kita pula berbincang-bincang pula. Pergi jumpa orang ahli pandai. Macam mana tahun ni kita tak payah solat? Tak boleh. Itu dah mukahamat tanbih. Mana dah jelas Allah tu tak boleh diserupai. Perbezaan dia. Maknanya tanbih dengan tasbih. Tasbih tu tadi dia menyatakan dirinya dalam segi untuk mentajalikan. Macam Nabi Musa dia nampak cahaya. Tapi bukannya Allah tu cahaya. Tapi dia berjantakan, yang menzahirkan membentuknya. Jadi bolehlah kita pakai fa'ainama tuwallu. Jadi bila kita dah faham, bukanlah makna kalau kita dah nampak matahari tu dia, bukan. Kita dah nampak siapa yang mentajalikan. Siapa yang menjadikan tu. Tetap duduk di dalam keadaan juga bila kita dah kaji, tetap juga kedua-dua ni kita pakai tanbih dan iaitu dia tidak boleh diserupa, dia kembali akan tidak boleh diserupakan. Sungguh pun dia dah tajalikan gitu, tapi bukanlah dia tu berbentuk gitu. Jadi dia tetap juga tasbih tu di sebalik kita mutasyabihat tasbih kita kaji tu tetap akan kembali kepada laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Itu kita masalah ni yang banyak yang akan jadi berbalah-balah ni. Sebab bagi orang Rasulullah, para nabi, para wali Allah, orang ahli Allah, mereka tidak pertikaikan dah. Sebab mereka dah bermain dengan kedua ni, dah benda ni tak boleh dipisahkan. Antara Allah nak mentajalikan dengan Allah tu tak boleh diseumpamakan tu, mereka dah pakar, mereka dah dapat membezakan. Tetap dia esa juga. Tetap. Dia kata banyak daripada satu pada banyak, banyak pada satu, tetap juga. Tapi kalau orang yang tak faham perbezaan dia tetap kata, mana boleh kau umpamakan apa, kau nampak tu dinding, kau kata Allah tu dinding. Bukan. Itu kau tak mengaji. Jadi kau kena mengaji. Dia hanya menyatakan berbentuk. Rasulullah Isra' Mi'raj, dia nampak Allah Ta'ala begini. Tapi bukanlah maknanya Allah Ta'ala tu begitu. Dia hanya menzahirkan, mentajalikan diri dia berbentuk gitu. Tapi Rasulullah tak nampaklah dia berbentuk gitu. Cuma tetap laisah, tak boleh diseumpamakan. Rahsia tu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Begitu kat kita. Jadi Allah SWT nak mentajalikan malaikat berbentuk manusia, boleh. Allah SWT nak mentajalikan maknanya
sesuatu tu, misal katalah binatang tu boleh bercakap. Boleh. Tapi kalau kita yang dah biasa main tasbih tu dengan tashbih, maknanya kita dah tak pertikaikan lagi dah. Sebab kedua-duanya sama juga. Kembali kepada tak laisa kami. Tetap tidak boleh diseumpamakan. Begitulah caranya. Maknanya kita nak olahkan dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang bila kita nak merasa seolah-olah ada, tapi sebenarnya ada tu menunjukkan keberadaan kita sebenarnya dia lah. Nak ditukar tadi dia, bukan kan kita. Tapi orang kata dia nampak nyata kau. Ya, yang nyata yang kau lihat tu, tapi di sebalik pandangan yang kita kata tadi, sebenarnya kita ni tidak yang ada menunjukkan dia. Tapi kalau kita masih lagi nak menggunakan akal fikiran kita yang cetek itu tadi, yang kita tidak akan dapat jawapan. Kita tetap akan berdebat tak habis-habis. Padahal berdebat ni, dalam soal ni kita tak boleh berdebat. Sebab hal begini kita kena betul-betul menyatakan yang ada la ilaha illallah. Jadi dua unsur, tapi sebenarnya dia adalah asalnya, ataupun banyak yang diterjalikan, tetap dia daripada yang esa. Maknanya bukanlah menunjuk kalau banyak dia tu banyak. Dia nyatakan banyak tu menyatakan dirinya, tapi dirinya tetap esa tu, kena faham. Apa pun sekalian alam dia nyatakan berjuta-juta tak mampu, tapi sebenarnya esa. Itu yang kita nak faham, membezakan. Baru kita dapat faham dalam kehidupan ni. Bila berasa kita nak mengaku diri je, sebab apa? Kita dah menggunakan akal fikiran yang tak waras. Para Nabi tu lagi fikiran dia bagus-bagus, tapi dia tak nak menggunakan pemikiran dia. Walaupun dia dah dibagi oleh Allah Ta'ala banyak ilmu-ilmu, kefahaman-kefahaman, mukjizat-mukjizat, ilmu-ilmu huruf, rahsia-rahsia huruf. Kalau dia sebut dia huruf tu, dia nampak cahaya tu jadi. Ya, ilmu dia tadi. Kalau dia kata letak huruf titik kat orang tu, dia pancung daripada tahu, putus kepala. Allah bagi ilmu sampai begitu pun ada. Menewaskan musuh, macam-macam. Daripada para rasul, para nabi, para wali, macam-macam ilmu Allah. Tapi mereka tidak berpegang pada situ. Mereka tetap berpegang kepada menunggu, kebingungan, sentiasa menunggu apa yang perlu aku lakukan, ya Allah. Padahal mereka dah dibagi oleh Allah kekuasaan yang begitu, ilmu yang makrifat. Sebab itulah mereka-mereka ni dikatakan orang-orang yang betul-betul kepada Allah. Betul-betul dia tak mau ada rasa kedirian dia. Dia bagi macam-macam uji, mukjizat, bagi ni, tetap dia pegang pada Allah dulu. Aku tak nak sikit-sikit guna mukjizat ni. Subhanallah. Padahal mereka lebih layak lagi gunakan. Mereka jiwanya suci, tapi mereka tetap jaga lagi kesucian. Akhlak dia dengan Allah tetap juga. Ini semua nak nguji aku, ya Allah. Aku tetap tunggu arahan kau, ya Allah. Walaupun dah memang engkau bagi aku ni untuk gunakan, tapi aku tetap menunggu. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi gitu juga kita tengok dalam segi penglihatan kita. Memang Allah bagi kita penglihatan. Tapi adakah sikit-sikit kita gunakan penglihatan tu tadi tanpa kita sedari? Jadi janganlah kita bersandar kepada fikiran. Kita sekarang ni hidup bersandarkan kepada fikiran. Kita bertaklid. Taklid ni maknanya menyandar kepada fikiran. Taklid pada akal. Taklid kepada fikiran kita. Taklid pada ilmu-ilmu yang kita dah ada. Itu semua adalah benda yang merugikan. Benda yang maknanya Nabi-Nabi dah ada benda tu pun dia tak nak pakai. Pasal dia selalu nak dengan Allah. Dia selalu nak dengan Allah. Dia kena ada, dia letak tepi. Bukan kata tak elok, tak.
dia tetap tunggu arahan daripada Allah. Itu nak kena faham perbezaan dia. Macam wahai Rasul, ya Rasul, sampaikan kefahaman, ajakkan untuk kenal kepada aku. Ajakkan untuk kenal kepada Allah. Jadi Allah tu suruh Nabi untuk bawa apa? Ajakkan untuk kenal kepada Allah. Kenapa? Jadi dia tahu Nabi tu dah tak ada, maka yang ajakkan tu sendiri kepada yang mengajak tu dia dengan diri dia. Sebab apa saya cakap dia dengan diri dia? Sebab apa? Kalau yang kita ajakkan tu tadi, dia tak mau ikut, maknanya sebenarnya dia tu ada dah dalam dia tu tadi pengenalan tentang Allah. Dan kalau dia ikut pun sekali yang kita ajak tu, memang pun dia tu dah dalam diri. Jadi pengenalan tu bagi para Rasul yang dibawa tu, bukanlah Rasul tu mengajak atas dasar dia, tapi dia mengajak asal dasar Allah yang suruh. Jadi yang disuruh tu tadi tetap ajakkan tu daripada dia juga, dirinya juga. Jadi sebab apa? Mereka di dalam diri mereka ni telah ada pengenalan dengan Allah. Memang dalam dia tu dah mengenal Allah. Jadi bila para Nabi, para Rasul menghadapi orang yang begini, diajakkan tadi untuk mengenal kepada Allah, nak Allah turuh, maka pakaiannya adalah la ilma lana, dia tak ada ilmu. Tetap dia akan nampak orang yang dia ajakkan tu tetap dia juga. Jadi itu orang begitu, dia tidak akan, dia tak ada ada dalam dia menyampaikan, dia tidak ada rasa kedirian dia. Sebab dia tahu yang dia ajak tu dia juga. Dia nampak gitu. Sebab kalau dipikir-pikir memang betul. Yang ada pada dalam diri orang itu rahsia Allah juga. Jadi para Nabi itu pasal berhasilnya mereka menyampaikan. Dengan keadaan gitulah. Dia tak ada perasaan kedirian dia. Dia dah buang habis. Jadi bila dia nak ajakkan orang itu, dia dah tahu orang tu sebenarnya yang nak diajak pun dia juga. Sebenarnya. Jadi dia tak meletakkan orang tu tidak kenal Allah. Faham tak? Orang yang diajak tu bukan orang tu tak kenal Allah. Hakikat sebenarnya dia kenal Allah. Cuma Allah yang suruh tu tadi untuk sebenarnya dia dengan dia tak merasakan dia tu ada kenal Allah, orang tu tak kenal Allah. Tak ada. Tak ada situasi yang begitu. Situasi yang diajakkan tu tadi tetap sama juga. Iaitu dia pun dalam keadaan mengesahkan Allah juga. Subhanallah. Begitu sekali. Apatah lagi kalau macam kita, Nabi-Nabi tu, dia punya pemikiran dia, ilmu dia lebih hebat. Mengapa dia boleh letak tepi? La lana illa ma. Dia tunggu. Jadi dia tunggu yang terkini. Apa yang Allah nak. Sebab dia tahu ini yang nak cakap pun dia juga. Ini subhanallah. Itulah kedudukan maknanya. Bila kita dah mencapai kepada kenal betul-betul diri, kenal betul-betul Allah perkenalkan, maka tu saya cakap tak ada lagi antara mu dan antara ku lagi. Macam ni saya nak cakap lagi dah. Maknanya yang disampaikan, yang menyampaikan sama dia juga. Yang baik dan yang buruk tu sama je. Sebab yang dia nampak adalah mengisahkan dirinya. Itulah tadi kelebihan maknanya bila kita duduk pengajian ni, sentiasa dalam kebingungan. Bingung, minta dibingungkan lagi supaya kita jadi manusia yang sentiasa diarahkan oleh Allah. Tapi kalau kita tak bingung, kita rasa kita pandai, itu maka tu kita tak dapat yang original. Maknanya kita menyangka kita. Perbezaan dia ke situ. Para Rasul, para Nabi, wali Allah, ahlulullah, ahli Allah, dia semua begitu mainan dia punya pakaian dia. Betul-betul dia kebingungan, betul-betul. Dia tak mau. Baik Nabi Isra' Mi'raj, orang Rasulullah boleh terbang jauh, naik borak. Orang ramai Abu Jahal kumpulkan. Nabi angkat kaki kau satu atas. Nabi kan dalam keadaan gitu, orang suruh naik kaki, naiklah kaki. Turun, naik belah kiri pula. Naik. Turun. Angkat dua-dua, dia lurus. Dia keadaan ikut arahan dia kan. Berembuk jatuh.
orang ketawa kan. Dia bukan ada fikir orang nak nyanyi dia ke apa pun. Dia sentiasa dengan, maknanya tak ada kedirian dia dengan Allah. Macam tu. Maka dalam saat itulah pertolongan Allah sentiasa datang. 70,000 orang, 7,000 orang ke 70,000 orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dalam pada orang nak jatuhkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah bagi naik lagi banyak ikut Nabi Muhammad. Jadi kita kena betul-betul jangan bersandar kepada fikiran, taklid. Taklid ni makna bersandar kepada ilmu-ilmu yang kita ada. Fikiran-fikiran, ideologi kita yang lepas-lepas. Tak boleh. Sebab kita dah kata la ilma lana. Kita belajar boleh tapi la ilma lana. Tahu tak? Melainkan kita tunggu apa yang anzala ala abdi'il kitaba walam yaj'a. Itu yang original. Para Nabi lebih hebat lagi dia punya ilmu yang dulu-dulu. Tapi mengapa dia boleh letak tepi? Dia tak nak, dia nak sentiasa dengan rasakan tak ada kedirian dia. Kalau dia ingat kedirian dia, dia akan ingat ideologi dulu macam mana Allah ajar. Dia bersandar kepada yang dulu, tak mau. Dia begitu sekali disiplin betul-betul tu. Dengan Allah tu sampai dia tak mau. Yang lepas-lepas semalam punya tu, dia nak yang terkini yang Allah tu adalah dia tunggu fatwa yang terkini daripada Allah. Macam zaman kita macam ni. COVID ni. Macam mana terkini kita nak menghadapi orang yang kena vaksin. Ada beza pula orang yang tak kena vaksin. Dia ulama'-ulama' dia kena, yang utama ulama'-ulama' yang betul ketuhanan tu yang kita nak fatwa dia. Ulama'-ulama' yang ni dia tak dapat cara. Dia kata wajib terus. Dia kata harus saja. Tapi fatwa yang sebenarnya adalah orang arif, orang yang betul kenal Allah. Dia tahu. Bagi orang yang terpaksa ambil, beginilah cara dia. Matikan balik. Sebab unsur-unsur yang ada dalam vaksin tu, unsur-unsur yang memang benda-benda batil. Jadi pula zaman kita ni zaman dah memang kebatilan ni menguasai, kita dipaksa. Darurat maknanya boleh ambil, tapi syarat dia bukan dah ambil tu gembira pula, rasa aman. Dah ambil tu bacakan dulu sebelum untuk ayat pembunuh. Niatkan minta dia masuk vaksin tu, nanti kita dah minta pada awal-awal lagi, jangan dia apa-apakan kita. Dia masuklah berapa banyak, iblis ke jin ke apa benda nak masuk ke, chip apa benda ke, dia boleh kontrol kita ke apa benda, masukkanlah berapa banyak, tapi kita dah minta pada Allah supaya benda tu batil, hancur, lenyap. Main beda anjit, kita baca lagi, kita mohon lagi pada Allah. Jangan gembira-gembira pula. Oh, aku dah vaksin, engkau belum vaksin, ke beza-bezakan orang, tak boleh. Jadi ulama' kena jelaskan betul-betul pada masyarakat. Engkau bukan ambil tu atas sukarela. Engkau tu ambil kerana dipaksa. Jangan rasa kau macam sukarela. Jangan. Salah kau. Salah akidah kau. Benda dah tentu batil, kau suruh masuk dalam, macam mana? Tapi dah hukumnya terpaksa. Sebab sistem kita dikuasai oleh sistem-sistem penipuan. Jadi kalau kita tak ambil, kita ni mampu duduk seorang-seorang je lah, tak boleh buat apa. Orang akan boykot. Kita nak pergi masjid tak boleh, nak pergi bank tak boleh, nak keluar negeri, nak jumpa mak ayah balik kampung tak boleh. Tak cukup 2 dos. Jadi kita ambil kerana dipaksa, darurat. Jadi Allah, kita minta Allah hapuskan benda ni. Boleh. Tu. Pasal kita tak boleh nak elak dah. Dan gitu cara Allah Ta'ala kata sistem sekarang ni. Itu semua Allah punya sistem juga. Kan? Jadi kita ambil. Jadi benda tu. Sebab yang paling bahaya sekali bagi saya lah. Itu pun bahaya. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, benda tu engkau sendiri dah memang duduk dalam bahaya. Kau ambil benda tu pun tak jadi masalah. Tapi kalau engkau kenal diri, kenal Allah, engkau tahu benda tu bahaya, engkau akan menghapuskan. Sebab dalam badan kita semua ada. Iblis ada. Sifat Dajjal ada. Sifat Ya'jud Ma'jud ada. Dalam diri kita semua. Jadi bila tu benda tu masuk, dia makin kuat tak?
benda-benda tu. Makin kuat. Tapi kalau kita dah ada ilmu kenal diri, kenal Allah, benda tu macam mana pun dia tak dapat mempengaruhi, sebab kita dah lemahkan semua. Iblis kita, dajjal kita dalam diri kita yang asal ni, dah kita lemahkan dia. Sebab apa? Kita dah jadi golongan hamba Allah yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Allah jamin keamanan. Walaupun keliling kita macam mana pun, dia tidak boleh buat apa-apa dalam diri kita. Tetap kita mengesakan Allah. Jadi masuk pun banyak mana, kita tetap dia ke tepi. Tetap kita mengesakan Allah. Itu yang paling mustahak sekali. Jadi bukan senang-senang enjet. Kita ni kena faham. Kembali kita tahu tujuan dia untuk merosakkan akidah kita, supaya kita tidak rasa cinta dengan Allah, tak rasa cinta dengan Rasulullah. Lemahkan kita untuk supaya tidak membuat ibadah-ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dan lebih cenderung kepada benda-benda yang merugikan, supaya dia ajak kita bersama-sama dengan dia duduk di dalam tempat yang diseksa oleh Allah, tempat azab. Kita tak dengan Allah, azab tak? Azab lah. Jadi itu adalah tujuan dia. Sebab ketua dia siapa? Iblis. Iblis itulah rancangan dia. Nakkan manusia, dia dapat sesatkan supaya tak kembali kepada Allah, tak dengan Allah di dunia lagi. Jadi kita tahu ada tujuan dia. Jadi dia basin lah. Kita dah terpaksa kan? Bukan kita kata kita berani. Kita dah terpaksa. Allah pun tahu. Mati kan balik. Maka dia aja masa. Kita baca. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil pasti hancur, dan sesungguh yang batil pasti lenyap. Termasuklah diri kita juga lenyap. Pasal diri kita juga batil. Merasa adakan kedirian juga batil. Jadi lenyap juga dengan kita-kita. Habis yang ada apa? Esakan Allah lah tu. Itu maknanya. Jadi itu tujuan dah. Dia tak boleh buat apa-apa. Darah yang mengalir kita semua mentauhidkan Allah. Bila dalam tu dah kolbun kita dah hidup. Sir tu dah memang hidup. Mengesakan Allah. Semua dia tendang. Semuanya. Iblis kita sekali kita ajak zikir sekali. Apa aja yang masuk benda batil kita ajak berzikir sekali. Leburkan sekali. Yang ada Allah. Itu maknanya. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi zaman kita ni maknanya zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Jadi fitnah tu kita nak hapuskan dengan itu cara tidak lain yang Nabi ajar, yang Allah Ta'ala suruh pada Nabi buat, iaitu kita matikan keakuan diri dengan tak ada ilaha il, tetap juga kita pakai kekuatan la ilaha il. Begitulah daripada Nabi Adam sampai Nabi-Nabi sampai wali Allah, tetap la ilaha il Allah. Itu aja. Kena faham betul-betul. Binasakan diri kita pun nak dibinasakan. Maka tak ada apa-apa yang boleh bagi mudarat pada kita. Kita berada dalam benteng Allah. Jadi imanakum akthiru min qawli la ilaha. Orang siapa sebut la ilaha illallahu hizni, dia berada dalam benteng kau. Betul-betul sebut tak ada. Tak ada. Yang ada hanya engkau betul-betul makrifat. Engkau semua ya Allah. Apa yang ada sini semua menunjukkan engkau yang berkuasa. Nampak macam iblis gerak sana, sebenarnya kuasa engkau yang suruh dia gerak ya Allah. Selangkah sekelip mata pun dia tak boleh gerak tanpa izin kau ya Allah. Apatah lagi semua makhluk-makhluk kau ya Allah. Semuanya engkau yang menggerakkan ya Allah. Bila kita dah sampai duduk kat benteng Allah tu, kita nampak semua benda tak ada kuasa. Semua yang bergerak atas kita nampak Allah yang menggerakkan. Bila kita dah duduk dalam benteng Allah, binasa tak ada kita. Kita nampak semua. Semua ikut arahan Allah yang kita nampak. Iblis ke apa saja pun. Malaikat ke apa kita nampak. Angin ke pokok buah. Semua kita nampak Allah dahulu. Ini yang saya kata kita dah berada dalam benteng Allah. Inilah kita nak bawa dalam kehidupan kita untuk berjuang. Berperang mengikut Imam Mahdi nanti tak lama lagi. Inilah dia cara dia. Tak ada cara lain yang lebih. Inilah dia, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dia yang dapat kita bersama-sama menceritakan mendengar perbincangan dan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu sentiasa mengesakan dia saja, menceritakan tentang diri dia saja, mengesakan diri dia, iaitu tak lain dia yang tahu mengesakan pada diri keesaannya juga. Jadi seperti yang diperbincangkan, saya melihat kepada perbincangan yang lepas yang dikaitkan dengan penceritaan pada petang ni, iaitu itulah yang dikatakan melihat Allah dahulu, iaitu dalam Al-Quran menyebut 8 malaikat mengusung arasy Allah Subhanahu wa taala apabila di antara ruang-ruang di depan, belakang, kiri, kanan 500 tahun, betapa besarnya dan betapa panjang, betapa lebar, panjang, semua besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, arasy Allah tu. Jadi di situ sekiranya betul-betul kita melihat yang mengusung arasy Allah tu 8 malaikat, apabila kita selidiki, telisik bahawa malaikat yang mengusung tu dia pun mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tidak menyatakan diri dia. Dia menyatakan Allah yang membawa arasy tersebut, iaitu kudrat dia semua, semua dia. Dia pun, malaikat pun menyatakan keesaan dia. Jadi nak dikatakan malaikat ni tak ada tak ada nafsu. Tak ada nafsu, jadi tak ada apa semua. Jadi yang dia diikut perintah Allah je. Semua dia yang kalau satu arasy Allah je dia pikul. Berbeza dengan kita sebagai hamba manusia ni, yang Allah Taala tajalikan manusia, kita diletakkan ada nafsu, ada akal fikiran apa semua. Jadi malaikat kagum melihat orang yang betul-betul menyatakan nampak Allah dahulu. Contohnya kita melihat, contoh saya bagi manusia yang benar-benar kenal diri, kenal Allah ni, dia dah benar-benar betul-betul kenal diri, kenal Allah. Dia melihat sebuah kunci je, kunci motor je. Ustaz ada cerita masa sebelum-sebelum ni, kunci motor je, dia melihat itu kejadian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ada beritahu lebih baik daripada orang yang berzikir 60 tahun, yang ni lebih baik lagi sebab dia tinggi, tak ada rendah. Rasulullah beritahu juga. Itu sebenarnya. Jadi keberuntungan orang yang kenal diri, kenal Allah ni, dia dah mengetahui, dia nampak Allah dahulu. Tidak akan kulihat lain Allah dahulu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani pun menyatakan gitu. Bila pergi ke pasar, tidak akan kulihat melainkan Allah dahulu. Itu sebenarnya. Itulah yang sebenarnya yang dikatakan kenal diri, kenal Allah, dibawa oleh para wali Allah. Contohnya saya, Syekh Abdul Qadir Jalani, semua tu. Dan yang lain-lain para sahabat dan sebagainya, para nabi apa semua. Itu yang dikatakan pada Rasulullah. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, inilah sebenarnya asas tauhid. Asas tu dah membawa wadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan kita pada zaman ketika ini yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan dugaan ujian Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang ke depan kita ni lebih sukar. Tetapi bila kita kenal diri, kenal Allah, apa pun yang dikatakan rancangan-rancangan batil ni, Ustaz pernah beritahu itu, dia nampak semua tu kecil je. Allah kecil sangat. Sebab dia kata rancangan, kalau dia nak kata rancangan nak kawal manusia lah, apalah, macam-macam lah kan. Jadi dia nampak lebih besar lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rancangan tu bila Allah Taala boleh batalkan. Contohnya yang bila betul-betul yang dikatakan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya, contohnya sebegini dekatnya, bukan contoh, maknanya akan dekat, kita dah dekat, bukan contoh, maknanya kedatangan Imam Mahdi. Itulah dia nak menghapuskan yang mana yang batil tadi, pasal dia tu adalah hak. Imam Mahdi tu adalah hak. Hak tu maknanya bila datang hak tadi yang Ustaz beritahu, waqul ja'al haq, telah datang kepadamu kebenaran. Hak itulah al-haq. Pasti akan lenyap. Batil tu pasti akan lenyap. Itulah skrip Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi kita ialah tidak berduduk kepada yang batil dan al-haq.
kita duduk kepada dengan dia. Batil hak tu skrip Allah, dan kita tetap duduk dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita mendoakan semua sekali mendapat kefahaman di sisi Allah, yang mana pemikiran tu bukan datang daripada kita. Pemikiran tu semua tak lain datang daripada diri dia jua. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tu tadi. Kalimat-kalimat terlebih Tuhan yang rohani suci mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Jadi apa yang kita pelajari, yang diberi faham oleh Allah, iaitu tanzih dan juga tashbih. Jangan kita ingat benda tu dia semuanya dia satu juga. Esa juga tu. Walaupun dia berbentuk tashbih, mentajalikan semua yang ini adalah menunjukkan dia. Itu tashbih. Dan tanzih tu iaitu dia tetap juga laisa kamitslihi syai', tetap boleh diserumpamakan apa yang telah ditashbih. Tapi dia perlu tashbih kan, perlu tajali menyatakan dirinya, tapi bukanlah dia nyatakan itu dirinya. Itu hanya dia mentashbihkan. Atasyah biar supaya kita kaji bahawa di sebalik tu dia tidak boleh diseumpamakan, iaitu tanbih. Itu mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah, sentiasa merasakan yang adanya Allah, maka kita boleh duduk kedua-dua tu. Kita tak boleh buang salah satu tu. Tanbih dengan tasbih tu tak boleh. Kedua-dua tu tetap esa juga. Tu. Jadi kita mudah-mudahan dibagi faham, kita mana pun kita pergi, sebenarnya keadaannya adalah ketiadaan. Ketiadaan. Betul-betul lenyap, betul-betul fana kan, betul-betul lebur semua kita ni, barulah nyata dia. Wayab. Tapi selagi ada kita nak nampak, kita gunakan penglihatan tak boleh. Tetap dia punya skill dia tak ada. Kita ni tak ada, pakaian kita tak ada. Dia tak ada, barulah nanti dia bagi kita lihat, barulah kita melihat dengan penglihatan ni, baru kita nampak. Yang tasbih akan jadi tanzih. Yang dijantai tetap kita nampak dia, tetap esa. Banyak mana pun tetap kita nampak laisa kami tak boleh diseumpamakan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan ada kedian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.